sejahtera Malaysia. Kita berjumpa lagi ya tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ramai juga kecam saya sebab buat video dalam kereta. Tapi biarlah, tak kisahlah, tak kisah. Mungkin ramai yang kecam tu sebab diorang tak faham kesibukan saya ni bukan duduk di rumah saja, mau kena ambil anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah. Lepas itu banyak kerja harian saya di kereta, mengantar, mengambil dan sebagainya. Jadi masa memang banyak di kereta lah, banyak di kereta. So lepas baca berita semua, so kita ambil peluang lah untuk buat ulasan-ulasan di dalam kereta. Tapi hati-hati memandu, sentiasa hati-hati memandu. Jangan fokus kepada kamera, fokus kepada jalan. Pakai seatbelt dan sentiasalah fokus kepada jalan. Bercakap macam biasa tak ada masalah, tapi fokus kepada keselamatan. Okey, so tuan-tuan dan puan, berita hari ini yang paling padu lah. Paling padu ialah tentang gesaan kepada Bung Mokhtar untuk meletakkan jawatan daripada entah G57 kah, 27 kah, 37 kah, entah apalah. Tapi daripada NGO lah menggesa dia supaya dia letak jawatan. Berikutan dia diarahkan untuk membela diri oleh Mahkamah Rayuan. Okey, so akhirnya Bung Mokhtar muncul dalam satu berita yang saya nampak tadi di TikTok. Ada orang bagi berita tentang itu dan saya tonton sehingga habis. Dan menurut video itu, Bung Mokhtar kata dia tidak akan melayan permintaan gesaan orang-orang yang suruh dia letak jawatan. Untuk perkara ini saya setuju. Walaupun banyak perkara yang saya tidak setuju dengan Bung Mokhtar, tapi perkara ini saya setuju. Iaitu beliau tidak perlu letak jawatan. Kenapa dia perlu letak jawatan? Seperti video saya sebelum ini, saya ada bagi ulasan. Bagi orang-orang yang suruh dia untuk letak jawatan, saya tanya soalan satu saja, soalan simple. Kalau kamu suruh dia letak jawatan, cuba namakan siapa yang boleh, mampu, layak untuk jadi pengganti dia, untuk mengepalai UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah. Nah, jawapan dia tidak ada yang boleh. Jadi beliau kata, Bung Mokhtar kata beliau tidak akan ikut terintimidasi lah, tidak akan terpengaruh dengan gesaan-gesaan itu, kerana beliau kata semua yang dia hadapi sekarang itu tidak mengganggu tugas dia. Tidak mengganggu tugas dia sebagai ketua UMNO dan pemimpin Barisan Nasional di Sabah yang paling besar lah. Tidak mengganggu kerja dia. Lepas itu pertama. Kedua, beliau juga kata kes mahkamah itu tidak mengganggu tugas dia sebagai adun lamag dan juga untuk MP Kinabatangan. Jadi ini saya setuju. Alasan yang diberi oleh Bung Mokhtar ini acceptable, boleh diterima. Sebab ya banyak juga presiden lah, banyak juga pengerusi lah yang dalam parti-parti lain yang tidak pun letak jawatan. Muhyiddin Yassin tidak letak jawatan. Dan ramai lagi ahli-ahli politik, ketua-ketua, kepala-kepala politik ni tidak letak jawatan. Jadi kenapa dia perlu letak jawatan? Jadi betul, yang ini saya setuju untuk Bung Mokhtar. Lagi pula negeri Sabah memerlukan seseorang yang cukup mempunyai kelantangan, keberanian seperti dia. Tapi tidak semestinya dia jadi kerajaan, tidak semestinya. Kalau dia jadi pembangkang bagus juga, sebab perlu ada semak dan imbang yang berani, yang pandai, yang berpengalaman dan tahu untuk berhujah dengan bagus. Jadi semua itu ada pada Bung Mokhtar. Jadi itulah pendapat saya, bagus. Bung Mokhtar tak payahlah layan semua itu, kecuali kalau memang sudah dia kalah di mahkamah nanti,
dijatuhkan hukuman dan jadi macam Najib Razak, barulah dia boleh letak jawatan. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, baru sebentar tadi kita telah terima satu laporan yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita mau tahu apa yang terjadi kepada Allahyarham Daim Zainuddin punya kes untuk pengisytiharan harta. Okey, banyak benda yang perlu dia isytiharkan. Banyak benda yang perlu dia isytiharkan sebenarnya ya. Sangat-sangat banyak yang dia perlu isytiharkan. Jadi kerana itu, setelah itu SPRM kata dia telah gagal untuk mengisytiharkan sebaik-baiknya atau sepenuhnya dia punya aset-aset harta yang ada pada dia, termasuk di dalam dan di luar negara. Kemudian akhirnya dia didakwa di mahkamah, dan kerana itu timbullah persoalan setelah Allahyarham Daim Zainuddin meninggal dunia, apa terjadi pula kepada kes-kes mahkamah dia. Seperti yang saya pernah nyatakan, Daim Zainuddin punya kes mungkin termasuk dalam kes jenayah atau ya. Jadi session dan jenayah lah, civil ya. Akhirnya baru sebentar tadi diberitahu bahawa mahkamah dengan itu melalui hakim membuat keputusan muktamad bahawa Allahyarham Daim Zainuddin diarahkan untuk dilepas dan dibebaskan. Maknanya semua pertuduhan Daim Zainuddin dibatalkan kerana mungkin tidak relevan lagi. Iyalah, macam mana lagi, siapa lagi yang mau didakwa kalau orangnya sudah meninggal dunia kan. Okey, jadi kemudian mahkamah juga turut menyatakan ucapan salam takziah kepada keluarga dan mendoakan semoga Allahyarham roh Allahyarham ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dan pastinya keluarga Allahyarham Daim Zainuddin masih lagi terkejut dengan apa yang berlaku kepada suami tercinta, bapa tercinta, malah beliau juga mungkin sudah menjadi datuk, atuk-atuk kepada cucu dan sebagainya. Okey, so dengan itu sudah tahulah, tidak ada lagi yang terlalu misteri. Sudah tahu Daim Zainuddin, Allahyarham Daim Zainuddin punya kes telah dibatalkan. Beliau telah diarahkan untuk dilepas dan dibebaskan. Okey, jadi kita berharap semoga semua rakyat Malaysia dapatlah, yang beragama Islam dapatlah untuk mensedekahkan beliau dengan Al-Fatihah, dan kita berharap semoga semua urusan, terutamanya untuk urusan-urusan bagi pewarisan harta, dapat berjalan dengan baik. Dan kita harap tidak adalah lepas ni berita yang tiba-tiba berebut harta apakah ya, sebab harta Daim Zainuddin memang banyak, dia memang banyak harta. Jadi kita harap segala pengurusan eksekutor, malah semua waris-waris dapat bersatu hati dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pewarisan harta. Sekali lagi daripada channel ini mengucapkan salam takziah untuk keluarga besar Allahyarham Daim Zainuddin, dan juga kita mengucapkan tahniah kepada pihak perundangan negara Malaysia yang menjalankan tugas dengan sangat-sangat bagus dan sentiasa mengamalkan perundangan yang terbaik ya. So Malaysia, bagi saya boleh puji Malaysia adalah antara negara yang terbaik di dalam pelaksanaan undang-undang. Dan di Malaysia
kita semua adalah sama dari sisi undang-undang. Nothing is above the law. Karena itu mari kita sama-sama terus menyokong badan kehakiman, badan perundangan negara Malaysia. Jangan pula kita duk kecam benda yang tak betul. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi. Bye bye.